Untuk permulaan ataupun pengenalan, sekolah merupakan satu organisasi yang tetap dan mengandungi magunan, guru, pentadbir, murid dan kemudahan-kemudahan lain. Sekolah juga ialah tempat di mana mengajar dan belajar yang dijadikan sebagai aktiviti utama berbanding perkara-perkara lain. Apakah itu sekolah? Menurut definisi daripada Dewan Bahasa edisi keempat, sekolah merupakan tempat untuk memberi dan menerima pendidikan secara formal di bilik darjah. Mengikut Akta Pendidikan 1996, sekolah merupakan tempat menjalankan organisasi dan tempat di mana orang lazimnya diajar sama ada di dalam satu kelas atau lebih. Dikatakan yang lebih ini ialah seperti bengkel untuk reka bentukkan teknologi, makmal untuk biologi, fizik dan kimia, dan juga bilik-bilik khas untuk pendidikan yang lain. Seterusnya ialah definisi formal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, formal bermaksud menurut peraturan tertentu, menurut aturan, menurut adat kebiasaan ataupun secara rasmi. Ini bermakna sesi pembelajaran di sekolah ialah satu acara ataupun aktiviti yang rasmi. Apakah faktor sekolah berkesan? Sekolah berkesan terdapat 4, iaitu perhubungan interpersonal. Kedua, pengajaran dan pembelajaran atau lebih dikenali sebagai PDP. Ketiga, ialah kepimpinan pentadbiran. Keempat, kemudahan fizikal. Apa yang dimaksudkan sebagai sekolah organisasi formal? Semua sekolah mempunyai visi dan misi sekolah, iaitu satu matlamat yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut untuk memajukan sekolah itu sendiri, murid ataupun guru-guru. Seterusnya, saya akan beri kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baridaham bin Sulaiman. Okey, baik, kita akan teruskan perbincangan kita dengan menyentuh berkenaan apa itu konsep organisasi. Organisasi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, definisi organisasi adalah merupakan satu kesatuan ataupun susunan yang terdiri daripada bahagian-bahagian dalam sesuatu pertubuhan, persatuan, perbadanan dan sebagainya untuk tujuan-tujuan tertentu ataupun kepentingan bersama. Zainal Arifin Ahmad dalam penulisannya iaitu Perlakuan Organisasi 1998 mendefinisikan bahawa organisasi ini adalah sebagai satu kumpulan manusia yang bekerja untuk mencapai matlamat umum. Ikuti juga dengan Campbell et al. 1988. Beliau mentarifkan organisasi sebagai sekumpulan manusia yang bekerja untuk mencapai matlamat-matlamat tertentu dalam suasana yang tertentu. Okey, baik. Seterusnya kita akan menyentuh berkenaan apa itu ciri-ciri organisasi. Tadi kita telah menyentuh apa itu definisi. Dan sekarang kita pergi kepada ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi ini terbahagi kepada 4 ciri-ciri. Yang pertama adalah sekumpulan orang. Maksudnya adalah organisasi ini adalah satu kumpulan yang terdiri daripada 2 ataupun lebih anggota ataupun ahli. Yang keduanya adalah tujuan. Organisasi ini ditubuhkan mestilah bertujuan. Dalam sektor pendidikan ini adalah bertujuan untuk mengajar, untuk memberi pengetahuan serta pembelajaran kepada para pelajar. Okey, baik. Untuk yang ketiga ni adalah kerjasama. Seperti kita tahu, organisasi ini untuk mencapai tujuan tersebut, kita memerlukan kerjasama yang kuat antara ahli-ahli untuk memastikan kita mencapai tujuan serta matlamat yang kita tuju ataupun yang kita impikan. Okey, yang terakhir adalah berkenaan tanggungjawab. Seperti kita tahu, organisasi ini terdiri daripada 2 ataupun lebih ahli. Untuk mencapai tujuan yang kita impikan, setiap ahli perlu bertanggungjawab terhadap pekerjaan ataupun tugas yang diberikan untuk memastikan matlamat yang tercapai itu lebih efektif ataupun matlamat itu tercapai.
Okey, baik, kita akan menyentuh sekarang berkenaan fungsi organisasi. Seperti kita tahu, organisasi kalau tak berfungsi makna tak menjadi. So, terdapat beberapa fungsi yang membantu bagi mencapai serta tujuan terutamanya dalam sektor pendidikan. Pertama sekali ialah menyediakan kala tuju dan peraturan serta pembahagian kerja kepada setiap ahli organisasi. Kedua, ia bagi mengatur dan mengurus segala sumber fizikal seperti kemudahan, peralatan, keuangan, kaki tangan guru, staf pelajar dan sebagainya bagi menyokong proses pembelajaran dan operasi sekolah. Dan yang terakhir ialah menyediakan program latihan dan pembangunan profesional untuk guru kaki tangan bagi meningkatkan kemahiran pengajaran dan pengurusan sekolah bagi memastikan para pelajar itu mudah untuk faham serta menguasai segala kemahiran yang mereka cuburi supaya mereka lebih efektif di masa hadapan. Terima kasih. Sekolah sebagai organisasi birokrasi. Pengenalan. Definisi birokrasi. Birokrasi adalah sebuah konsep yang merujuk pada cara sebuah organisasi atau pemerintahan menjalankan dan menegakkan aturan-aturan yang sah secara sosial. Birokrasi memiliki ciri-ciri seperti struktur organisasi yang teratur, aturan dan prosedur yang formal, spesialisasi dan hierarki kekuasaan. Birokrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal efisien, efektif, tata kelola, accountability, flexibility, dan responsif. Definisi sekolah sebagai organisasi birokrasi. Ianya adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Rajah di sebelah adalah contoh atau gambaran struktur organisasi yang berkonsepkan organisasi birokrasi. Ciri-ciri organisasi birokrasi pula adalah: yang pertama, pekerjaannya sangat ketat dan berorientasikan pada peraturan. Yang kedua, tugasannya bersifat terperinci. Yang ketiga, bahagian pentadbiran yang teratur antara kaki tangan dan jabatan. Yang keempat, hierarki antara jabatan dengan jawatan dan kuasa yang berbeza dan berperingkat. Dan yang terakhir pula, prinsip organisasi birokrasi. Pertama, pembahagian kerja. Setiap pekerjaan dibahagi menjadi tugas-tugas khusus yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pejabat. 2. Struktur hierarki. Ada peringkat autoriti dan tanggungjawab yang jelas antara jabatan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. 3. Aturan dan prosedur. Ada peraturan yang baku dan tertulis yang mengikat semua pejabat dan harus dipatuhi secara konsisten. 4. Birokrasi murni. Penjawat jawatan harus memisahkan urusan peribadi dan kerja serta tidak menyalahgunakan wewenang atau sumber daya organisasi untuk kepentingan diri. Itu sahaja daripada saya. Slide seterusnya akan diterangkan oleh sahabat saya. Peranan sekolah dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai sebuah institusi formal. Sekolah adalah sebuah institusi formal yang diwujudkan oleh masyarakat bertujuan menerapkan fungsi sosialisi dan budaya untuk membawa perubahan perwatakan yang diperlukan oleh seseorang individu. Yang kedua, persediaan untuk pekerjaan. Sistem pendidikan merupakan alat bagi mengisi keperluan pekerjaan. Sekolah merupakan sebagai pusat latihan untuk melatih murid. Yang ketiga, sebagai ejen sosial, berupaya mengubah bentuk masyarakat dengan mengajar generasi muda hubungan yang baik di antara manusia dan memudahkan mereka bergaul dan memainkan peranan dalam sesuatu organisasi masyarakat. Yang keempat, pendidikan dan latihan. Fungsi pendidikan adalah untuk membentuk seseorang individu yang sanggup berfikir secara kritikal dan mempunyai daya kreatif, manakala latihan adalah proses memberi kemahiran teknikal dan kegiatan psikomotor. Yang kelima, sebuah agensi penapisan dan pemilihan. Sekolah menyediakan mobiliti sosial dan ekonomi negara dengan cara memilih dan memberikan latihan kepada mereka yang
layak untuk kedudukan status yang tinggi. Sampai di sini sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi menonton.